Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam ini lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikir-pikir tadi nak cerita apa. Selalu kalau bagi tajuk tu senang sikit nak kira kan. Tak bagi tajuk ni nak fikir cerita apa tu. Cerita yang boleh jadi manfaat. Kalau saya ni tak pandai ceramah kan. Kalau nak cerita pergi ceramah, tuan-tuan nak dengar, seronoknya ustaz tu bukan saya. Silap tuan-tuan boleh lena je sepanjang kuliah ni apa. Mudah-mudahan tuan-tuan tak lena lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi kalau nak bercakap tu, biar satu benda yang kita balik tu, dia ada benda yang bekal yang kita nak bawa balik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kepada kita, buka hati kita ni supaya kita dapat terima. InsyaAllah Allah bagikan kepada saya ilmu, mudah-mudahan untuk kita sampaikan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Fikir pergi tajuk Malik hijrah pun kan. Tapi atas malam dah cerita hijrah dah. Tak ada jam lah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kehidupan kita, kita sangat-sangat memerlukan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita pada malam ni, cerita kepentingan rahmat. Rahmatullah, rahmat daripada Allah, rahmat Allah kepada kita. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, apakah cara amalan yang kita boleh buat nak mengundang rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kita pada malam ini insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksud rahmat? Tuan-tuan tahu tak betapa pentingnya rahmat ni dalam kehidupan kita ni? Sampai berapa banyak daripada doa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan tak pernah tinggal satu doa yang nama minta rahmat daripada Allah. Maksudnya satu sebut bi rahmatika ya arhamar rahimin, kan? Maksudnya asal bi rahmatika, dengan rahmat daripadamu. Kita selalu sebut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duk teringat roti dengan kaya. Pasal sambung tu tempat tu macam tak apa nak kenal sikit. Sebenarnya birahmatika ya arhamar rahimin, tu dua perkataan berbeza. Birahmatika, dengan rahmat daripadamu, wahai ya arhamar rahimin. Salli ala Sayyidina. Nah, kita selalu sebut birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam banyak doa yang kita minta, kalau tuan-tuan perasan ataupun tidak, berapa banyak kita minta dengan rahmatmu, dengan rahmatmu, dengan rahmatmu. Sebab selain daripada Allah nak bagi dekat kita satu benda, dia ada satu benda yang lebih, yang support, yang menguatkan benda yang kita minta tu, iaitulah rahmat di sisi Allah. Tuan-tuan boleh minta rezeki. Ya Allah bagi kat aku rezeki, ya Allah bagi kat aku rezeki, ya Allah. Allah bagi kat kita rezeki, tapi lebih cantik rezeki yang Allah bagi itu rezeki dengan rahmat daripada dia. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan boleh minta apa saja dalam hidup, dan cantiknya benda yang kita minta dalam hidup tu kalau benda yang kita Allah nak bagi itu dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sebab rahmat ni maksud apa? Kasih sayang. Rahmat ni maksud apa? Kelembutan.
Rahmat ni masuk apa? Belah kasihan. Apabila disandakkan perkataan rahmat itu kepada Allah, kita sebut rahmat Allah, maka jadilah dia sifat Allah yang sangat sempurna, diambil daripada dua nama Allah, Arhamar Rahimin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mana dah? Salih alaihi wasallam. Contoh, baiknya ayah kita. Ayah dengan anak ni tuan-tuan, salih alaihi wasallam Muhammad. Ayah dengan anak ni, macam mana pun dia bagi bila anak dia minta. Tapi bagi ni dia ada dua jenis. Satu bagi sebab sekadar nak bagi. Satu lagi dia bagi dengan kasih sayang. Ayah, nak beli buku. Yang sakat nak bagi ni, betul ke nak beli buku ni? Berapa ringgit buku tu? RM10. Betul ke RM10 ni? Betul ke RM10 ni? Esok mai tunjuk buku aku. Bagi-bagi juga. Tapi question banyak. Soal jawab banyak. Tapi cuba bagi dengan kasih sayang, dengan rahmat. Anak dia mai, ayah nak beli buku. Nak beli buku apa? Nak beli buku kat sekolah. Berapa ringgit buku tu? RM10. Betul ke? Cukup ke RM10 tu? Nak ambil lah RM20 bagi. Bagi juga. Tapi bagi dengan rahmat dan kasih sayang. Macam itulah Allah dengan kita. Waktu Allah bagi rezeki pada semua tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sifat Allah Ar-Rahmar. Sifat Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Rahman itu sifat Allah bagi rezeki kepada semua. Tak kira orang Islam ke, orang kafir ke, orang baik ke, orang maksiat ke, orang taat ke, orang yang melakukan kemungkaran ke. Siapa saja yang buat tu, siapa saja yang hidup dengan nama yang makhluk Allah, maka Allah bagi rezeki. Nama dia sifat Allah Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim itu sifat Allah yang Allah hanya akan bagikan kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berikan kepada orang-orang yang beriman sahaja, bukan hanya dia dapat di dunia, bahkan dia akan dapat nanti di akhirat. Tu tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham dah apa yang dimaksudkan dengan rahmat. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa man yumsik fala sallallahu alaihi wasallam Muhammad fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut dalam Quran apa? Allah kata apa saja yang Allah bagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa saja yang Allah kurniakan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahannya, dan apa saja sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada siapa pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dari dialah yang maha perkasa lagi bijaksana. Surah Fatir ayat kedua. Ustaz Ismail cerita dalam Quran, bila Allah nak bagi rahmat dekat seseorang itu, maka tak ada siapa pun boleh tahan. Tapi kalau benda yang Allah tak mau bagi dekat seseorang itu, yang ditahan oleh seseorang itu, maka tidak akan ada siapa pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Sallallahu alaihi wasallam, siapa pun tak boleh. Kalau Allah tahan daripada seseorang itu sesuatu, maka siapa pun tak boleh nak pi usaha supaya benda tu boleh dapat balik kat dia. Faham dah? Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab tu dia ada satu benda, sifat orang bertakwa ni, nama qanaah. Qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Qanaah ni, dia berasa cukup dengan apa yang Allah bagi kat dia. Bila kita tak berasa cukup dengan benda apa yang Allah bagi kat kita ni tuan-tuan, kita akan buat benda sampai ke tahap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita langgar perintah Allah untuk kita dapat benda yang tak sepatutnya kita dapat. Allah bagi dekat kita ni tuan-tuan, ni cukup-cukup apa yang sesuai untuk kita ada. Lepas tu kadang-kadang ada orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad duk cerita, mailah masuk buat bisnes dengan aku. Kawan kita yang duk kerja sekali dengan kita kat Kelang dulu lah ni, pakai BMW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ajak kita mailah masuk MLM ni, tu MLM. Mesyuarat lewat malam. Tengah hari pakai kod lagi. Mailah masuk MLM ni. Dia kata, hang tak payah ceritalah MLM. 16 syarikat aku masuk, satu pun tak jadi. Bukan aku tak jadi, syarikat tu yang lingkup. Dalam sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa duk fikir ni ke apa pun tak jadi. Orang buat jual tudung, kita pun buat jual tudung, tak jadi. Orang buka burger, kita pun buka burger, tak jadi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah duk jaga kita.
Allah tahu kalau hang dapat lebih daripada tu, hang tak akan jadi macam mana hang lah ni. Ni yang boleh main surau ni sebab tak kaya ni. Ada orang kaya ni kat tangan? Ada? Ada orang kaya sini kat tangan? Tuan-tuan ni pasal apa macam marah saya ni kaya ni. Tengok macam tak puas hati. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita boleh main masjid ni kadang-kadang pasal kita tak ada duit. Ada orang yang minta dapat Allah bagi dia kaya. Dia nak sangat kaya, Allah bagi dekat dia kaya, akhirnya tuan-tuan masjid tak main dalam. Maka kaya yang dia dapat tu tuan-tuan bukan rahmat daripada Allah, bukan atas kasih sayang, tapi nama dia istidraj. Faham tak? Nak tahu istidraj ke rahmat ke yang Allah bagi kat kita atas rezeki tu, tengok hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat rezeki tu. Kalau lepas kita dapat rezeki tu, kita makin dekat dengan Allah, boleh main masjid, boleh baca Quran, ada masa untuk qiyamul lail, maka nikmat yang Allah bagi itu tuan-tuan, itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau kita lepas kita dapat nikmat tu, yang kita duk minta sangat tu, menyebabkan kita dulu boleh main masjid, sembahyang maghrib, sembahyang isyak berjemaah lah, tak dan dah. Quran tak ada nak buka berapa lama dah. Siap Mat? Subuh jemaah berapa lama dah tak main. Ada tak tuan-tuan, kawan-kawan tuan-tuan duduk main masjid lah tak main lah? Ada tak? Hangguk pun tak, kulim pun tak. Kalau ada apa lah, kata ada, tak ada apa, tak ada, ni macam tak puas hati semua lah saya tengok ni. Kena berhenti awal kaya. Ada tak? Ada, di mana pun ada tuan-tuan. Tanya tengok pasal apa tak boleh main lah ni. Sibuk. Tanya pasal apa tak boleh main lah ni. Niaga, bisnes duk makin bagus, duk makin rancak. Bisnes makin rancak, siapa bagi rezeki tu? Allah bagi. Sepatutnya dekat kan makin jauh dengan Allah? Makin dekat. Tapi dia makin jauh daripada Allah. Itu bukan atas rahmat, itu atas istidraj nama dia. Berhati-hati. Masalah istidraj ni tuan-tuan, kita tak berasa. Masalah istidraj ni, masalah dia ialah kita tak berasa. Dia berasa macam dak ni Allah yang bagi ni. Contoh tuan-tuan paling besar sekali istidraj yang tak berasa, saya nak abang tuan-tuan, yang tuan-tuan kuk boleh berasa. Tahu apa dia? Istidraj anak. Lama tak main masjid lah ni, nama siapa tau? Anak kecil. Ni bukan bini tak main masjid, laki tak main. Semayang zuhur pukul 4, pasal apa? Anak kecil. Quran daripada beranak itu sampai anak umur 2 tahun lah, sepatah pun tak baca, pasal apa? Anak kecil. Hari tu minta sangat dapat anak, Allah bagi dekat dia anak, tak main masjid dah. Allah bagi dekat dia anak, baca Quran pun dah. Allah bagi dekat dia anak, semayang subuh pun tu kadang-kadang selalu duduk terlambat. Pasal apa? Dia salahkan anak dia tu atas dia jauh daripada Allah. Tapi dia berasa tak? Tak, dia tak berasa. Dia bukan berasa. Bahkan dia berasa jawapan dia tu sangat tepat bila dia kata apa? Anak kecil. Dia berasa macam itulah alasan yang paling best, paling perfect, paling sempurna, yang semua orang boleh terima, alasan anak kecil. Tuan-tuan faham tak? Tapi dia berasa tak? Tak, dia tak berasa. Itulah jawapan paling sempurna untuk dia. Kawan kita yang tak nak main masjid pasal duduk berniaga, jawapan dia kata apa? Aku mesyuarat malam tu nak buat macam mana? Bukan aku tak mau nak api, tapi mesyuarat malam tu nak buat macam mana? Dia rasa itulah jawapan yang paling sempurna untuk dia bagi, dan sikit pun dia tak berasa bersalah. Masalah istidraj ialah dia tak berasa. Itu masalah. Takut. Sebab tu minta rezeki birahmatika ya arhamar rahimin. Minta anak birahmatika ya arhamar rahimin. Minta keluarga, minta suami, minta isteri birahmatika ya arhamar rahimin. Nak dapat menantu birahmatika ya arhamar rahimin. Apa pun yang kita minta, minta dengan rahmatmu ya Allah arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Pentingnya rahmat. Sebab dua-dua pun nikmat. Tapi yang kita takut nikmat yang nama dia ujian, bukan nikmat atas kasih sayang. Faham tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad.
sayang Allah ni, mak cerita rahmat Allah ni tuan. Dia sayang kita ni lebih daripada seorang ibu sayang dekat anak dia. Kalau mak sayang kat anak ni habis hati. Baru ni hari tu saya jumpa seorang Sallallahu Alaihi Muhammad. Sayang cerita seorang ibu ni. Mengandung dalam womb dia tu, dalam rahim dia tu ada cyst, ada ketumbuhan. Jadi zat yang sepatutnya sampai dekat baby tu semua diambil oleh cyst, ketumbuhan. Ketumbuhan tu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang baby tu tak dapat cukup zat. Doktor bagi tahu kat dia, puan, kita kena operate. Tapi risiko dia ialah kalau puan operate ni, mungkin baby ni akan mati. Mungkin baby tak boleh nak survive, tak boleh hidup, pasal bahaya. Tapi kalau tak buang, baby ni mungkin boleh survive. Tapi yang bahayanya mak. Tahu dia boleh buat pilihan apa? Tak apa, saya mati pun tak apa, saya nak hidup. Ini cerita kasih sayang mak. Kita dengar ni takkan yang tu pun tak dipikir. Tapi tak, orang mak punya fikir tak sama. Betul tak muslimat? Pun tak angguk juga. Angguk pilih Ustaz, buat bagi sedap hati saya sikit pun, walaupun tak apa nak betul. Anak ni tengok saya macam satu macam. Ustaz ni cakap apa ni? Sungguh tak? Mak dia tak makan pun tak apa, asal nak makan. Cerita mak sedia semat. Sampai anak demam boleh doa tu. Bagi sakit tu kat dia, tak apa, jangan bagi sakit kat anak dia. Pak tak boleh buat ni, pak jenis sabar. Sabar apa? Tahu tak? Sedia semat. Mak ni jenis tak sabar, anak sikit je dia jaga dah. Mak ni, pak ni anak wah. Dah. Sabar ya pak. Sayang mak tu sampai macam tu. Tuan-tuan, macam mana mak kita sayang dekat kita? Allah sayang, jauh lebih sayang lagi pada kita, lebih pada mak kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan rahmat Allah dia cipta kita, tuan-tuan bayang. Ni Allah jadikan kita ni dengan rahmat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan rahmat dia, dia bagi rezeki kat kita. Dengan rahmat dia, dia bagi kita sihat. Dengan rahmat dia, dia bagi kita makan. Dengan rahmat dia, dia bagi kita boleh minum. Tuan-tuan jangan berasa selesa semua nikmat Allah bagi kat kita, tuan-tuan. Saya boleh makan tu satu nikmat sangat besar. Sebab tu yang lupa kata Alhamdulillah kat dia. Ya, misalnya siapa? Pasal ada orang makan ada depan nak masuk mulut tak boleh. Dengan rahmat dia, dia bagi pakaian kat kita. Dengan rahmat dia, dia bagi tempat tinggal kat kita. Dengan rahmat dia bagi satu nikmat sangat besar nama Islam, nama iman. Dengan rahmat dia, tuan-tuan salih asmat, dia izin kita untuk buat amal soleh. Allah Rabbi. Tak berasa. Kita tak berasa. Saya pun tak berasa. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh main masjid ni sebab tuan-tuan kuat. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh main masjid ni sebab tuan-tuan sihat. Sebab hujan tak boleh balik Ustaz ni. Kalau nak start motor balik, hujan tunggu biar. Tak, salih asmat. Kita main dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi kata apa? Tuan dengar elok hadis Nabi SAW ni. Hadis ni pendek je, tapi kesan dia sangat besar kat kita. Kata Allah sayang kat kita ni. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pendek je hadis dia. Tuan-tuan pun boleh hafal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kepada dia, berkehendakkan kepada dia khairan, kebaikan. Kebaikan apa kata ulama? Dunia, kebaikan akhirat dia. Kemuncak kepada kebaikan akhirat dia, masuk syurga Allah. Allah bagi apa kat dia? Yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi dekat dia kefahaman akan agama. Maksud Allah bagi,
boleh jadi Allah tak bagi. Sebab tu saya sebut kita boleh main masjid, kita boleh duduk sila dalam kuliah majlis ilmu ni bukan sebab kita, tapi sebab kasih Allah kat kita. Macam-macam jalan, macam-macam cara yang akhirnya menyebabkan tuan-tuan boleh bersila dalam surah malam ni. Pasal dulu kita bukan lagu ni. Dulu kita masjid pun tak kenal, semayang pun tak tahu. Quran, ya Allah, baca pun tak kerti. Jahat Allah saja yang tahu. Dulu ni. Tahu macam mana tuan-tuan, tiba-tiba kita jadi orang masjid, orang surah. Pasal apa yang tiba-tiba ada turning point yang boleh terkeluar daripada kejahilan kita boleh jadi orang baik ni, orang duduk di masjid ni, orang duduk belajar agama ni? Pasal Allah sayang dekat kita dan Allah nak bagi kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Sungguh. Sampai kadang-kadang macam kena paksa. Macam kena paksa. Ustaz, saya minta kerja merata, Ustaz. Minta posting balik kat kampung, Ustaz. Tak lepas-lepas, tak dapat-dapat. Mak kata apa? Minta lah. Minta banyak kali dia mak tak lepas-lepas. Mai hantar mai duduk Sungai Lalang. Zaman kita mai dulu pokok getah tu. Hang tak ada pergi tempat lain nak duduk. Kalau hutan getah tu hampir duduk, mak kata. Itu tang di Sungai Lalang. Saya ada sejarah ini. Saya Perlis. Asal Perlis. Tapi saya sendiri tak boleh kuliah di Perlis. Dia panggil hari tu, Ustaz minta maaf tidak diluluskan. Tapi kata dia salih macam mana. Tahun 87, lama ni, saya dah 5. Abang saya duduk, Salih Asyumat, duduk mengaji di Maktab Perguruan Ulu Kinta. Jadi, dia baru beli motor 2 hari. Final year dia nak habis dah. Nak balik ke Ulu Kinta. Highway tak ada lagi 87. Ya tak? Salih Asyumat. Jadi, balik dengan motor. Accidentnya tahu lah. Tang simpang nak masuk. Tang ada apa ni? Makau. Dulu getah kan kiri tu kan. Getah tu. Tang tu lah dia accident. Meninggal. Salih Asyumat. Meninggal pada umur dia 21. Jadi Sungai Lalang ni sangat dekat di hati saya. Peristiwa tu lah. Sebut Sungai Lalang tu bayang tuan-tuan. Tuan-tuan, Salih Asyumat. Zaman tu hutan getah. Hantu pun dah. Datang main hantar kita tahu ni, ya Allah. Minta kerja, minta posting tempat nak tak lepas, minta duduk cerok ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, dengan duduk cerok ni lah tuan-tuan, lah ni kita jadi orang masjid lagu ni. Kalau hantar kita tempat lain, mungkin yang kita tempat yang kita nak tu, mungkin kita tak jadi macam mana kita lah ni. Kadang-kadang Allah nak bagi kebaikan kat kita, Allah paksa kita tuan-tuan untuk pergi satu tempat yang kita berasa macam, tak sesuai ni, bukan tempat ni aku minta. Tapi itulah kasih Allah kat kita. Yang kita hanya berjumpa hikmah dia selepas 10 tahun kita duduk kat sini. Tuan nampak tak? Saya duduk pergi penjara lah. Saya masuk penjara tuan-tuan. Tiap minggu masuk penjara, keluar alik tak keluar, tak jumpa. Dan bukan sebab jahat tu, program dia pemulihan banduan. Sian kat depa. So, antara tempat yang saya seronok pergi penjara. Bukan seronok lagu mana. Seronok dengan depa. Banduan ni. Depa bukan nak kata jahat sangat. Yang jahat-jahat sungguh pada. Baik-baik pada. Lu dengar kuliah rapat-rapat. Tak ada lena, adalah seorang dua nakal macam budak-budak sekolah. Kalau dalam kuliah tu tengok ada seorang yang tak duduk berjalan pimai tu tahu tu baru lepas kena sebat. Tak boleh duduk. Ni pecah ni tuan. Kena sebat sekali sebat sap tuan keluar ni kulit. Keluar pecah isi. Ada saja duk tengok depa. Ni dari tanda hitam. Tasbih duk kat tangan. Kata sono dalam penjara. Hei, ustaz tanya apa aku tu soalan Azad. Sono kena tangkap kita. Ya Allah, ustaz saya ni. Kawan saya lah jahat pada saya, tak kena tangkap, saya kena tangkap. Ustaz.
Saya dari dulu semayang tak? Tak semayang Ustaz. Arti semayang tak? Tak arti. Lah ni semayang tak? Semayang Ustaz, alhamdulillah. Dulu baca Quran tak? Quran pun tuan-tuan kena bagi, saya pergi ambil balik. Tahu siapa? Saya pergi, ni, tepi kertas Quran ni, dia koyak buat rokok. Tinggal huruf ya. Dia macam mana? Dia hormat Quran, tang ayat dia tak kacau, tapi tang tepi ni habis. Dia gulung. Time-time dia ketagih. Gulung, ya Allah. Dia bagi Quran lagi ambil balik. Celah-celah tu tuan-tuan. Ramai di kalangan mereka dah khatam Quran dengan cerita. Banyak di kalangan dah hafaz Quran. Masuk musabaqah hafaz Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahajud tak pernah tinggal. Zikir istighfar tak pernah tinggal. Selawat tak pernah tinggal tuan-tuan. Ibadat sangat kuat. Saya kata agaklah kalau tak kena tangkap begini. Macam ni ke keadaannya? Dah Ustaz, saya tak kenal Allah. Maksud dia kadang-kadang Allah sayang kat kita. Allah paksa kita untuk kita jadi orang yang baik kat dia. Pasal apa? Pasal kasih sayang Allah kat kita. Allah nak kita baik. Tuan-tuan dan puan, dengan rahmat kasih sayang dia juga tuan-tuan, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah, dan Allah jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kisah salli ala sayyidina Muhammad yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Haram melalui Jabir radhiyallahu anhu. Salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang seorang lelaki. Salli ala sayyidina Muhammad. Lelaki ini, kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan ibadat, salli ala sayyidina Muhammad, selama 500 tahun. Zaman Bani Israel tu. Zaman dulu-dulu orang yang umur-umur panjang. Ibadat dia 500 tahun non-stop, tak pernah berhenti. Duduk di satu pulau, duduk di atas bukit di satu pulau yang siapa pun tak ganggu dia. Dia nak cerita apa? Nak cerita orang ni ibadat tanpa maksiat. Duduk atas pulau seorang-seorang, duduk atas bukit seorang-seorang, dikelilingi oleh lautan. Ibadatnya tak berhenti selama 500 tahun. Hebat anda? Hebat. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi dekat dia satu mata air besar ibu jari. Mata air keluar ibu jari. Habuan dia minum, habuan dia ambil wuduk. Allah bagi dekat dia satu pokok delima yang dia ambil untuk makan buah tu setiap hari. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan apa yang dia buat hanya beribadah. Ibadah. Lalu dia minta pada Allah, ya Allah, engkau matikanlah aku dalam keadaan aku sedang bersujud. Minta supaya dia mati dalam keadaan bersujud. Dia tak mau perut dia, tubuh dia ni terkena tanah. Dia nak dahi dia saja mencecah tanah dengan anggota sujud yang lain. Allah makbulkan doa dia. Pada hari dia mati, dia sedang sujud. Cerita mati ni tuan-tuan, kita minta doa. Salli ala sayyidina Muhammad. Kematian kita ditentukan oleh Allah. Nabi sebut apa? Fa innamal a'malu bil khawatimah. Sungguhnya amal Allah kira di penghujung. Penghujung kita lah. Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguhnya setiap orang beramal dengan amal syurga sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu dia pun beramal, lalu kitabnya mendahuluinya, dan dia beramal dengan amal ahli neraka di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk neraka. Faham tak? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bain izra' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Sungguh setiap orang daripada kamu beramal dengan amal syurga, beramal dengan amal neraka sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi nak masuk, lalu dia pun beramal dengan amal syurga di hujung hayat dia, lalu dia pun masuk syurga. Faham?
Cerita dia, kita tak tahu ujung kita lagu mana. 2-3 hari lepas, tuan-tuan semua tahu kisah 20 orang, 20 pelajar mati. Mati sedang menuntut ilmu, syahid. Mati terbakar lagi, syahid. Tu pun tuan-tuan, berapa banyak cercaan yang orang bagi. Kami yang buka mak tahfiz ni tuan-tuan, tahan telinga je. Allah, dia kata tu macam semalam. Kita dah fikir-fikir apa gamak manusia ni. Depan mata Allah bagi dekat kita ni kematian yang baik. Dia boleh kata apa? Syahid lah sangat. Keluar perkataan-perkataan tak sepatutnya. Bengong lah, bodoh lah. Ya Allah, macam mana? Ini cerita budak-budak ni mati ni. Mak ayah mereka gembira tu dengan kematian anak tu pasal apa? Nanti subhanallah tuan-tuan, anak-anak mereka ni akan jadi jaminan mereka nanti di yaumul mahsyar. Apa lagi nikmat? Tuan-tuan hantar anak tuan-tuan hafiz Quran, tuan-tuan hantar anak-anak kita hafiz Quran, bukan zakat untuk dia, tu untuk kita. Sampai ada yang pergi tulis pula, jangan jadikan anak-anak kamu tu kaldai pahala kamu. Nak buat amal sendiri, tu sudah fikir orang tolong buat amal kat kita. Bukan kita tak mau, bukan dengan maksud kita hantar anak kita hafiz, kita tak biasa sembahyang, dah. Dan paling tidak pun kita ada bekal dekat sana. Dan anak kita yang tahfiz tu menyebabkan kita sendiri pun duk paksa diri kita sembahyang, malu kat anak tu. Betul tak ni tuan-tuan? Biar ada orang mulut jahat. Macam mana? Kata macam-macam kat tahfiz, kata macam-macam kat budak-budak yang menghafal Quran. Akhirnya tuan-tuan sebenarnya lepas mereka kata macam-macam, tiba-tiba tengok-tengok kes khianat. Bila kes khianat, tak ada seorang pun yang kata apa? Kami minta maaf, kami silap. Tak ada. Ada tuan jumpa, tuan nampak kat saya. Tak ada seorang pun yang kata, habis dia kilas kau nak? Tak, kami kata tentang keselamatan. Allah Rabbi Zaman. Cerita dia apa? Allah takdirkan mereka dengan kematian yang sangat baik. Sepatutnya rasa apa? Cemburu kat dia apa? Dia tuan-tuan. Salat-salat. Manusia macam itulah tuan-tuan. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah. Lalu dia mati, akhirnya mati dalam keadaan sedang bersujud. Bila dia bangkit di padang mahsyar, kata Jibril kepada Nabi SAW, cerita malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dia pergi depan Allah waktu Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Allah kata, wahai malaikat, masukkan hamba aku ni ke dalam syurga dengan rahmatku. Tak dia kata apa? Ya Allah, tidak, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Tuan-tuan, agaklah dia buat 500 tahun punya amalan tanpa sedikit pun melakukan dosa dengan dia duduk seorang-seorang. Tidak ada sikit pun tuan-tuan benda-benda yang menyebabkan dia cenderung ke arah nafsu dan dosa dan maksiat dia. Layak tak agak-agak dia masuk syurga dengan 500 tahun amalan tu? Layak tak? Kita yang boleh kayu naik motor main masjid pun duduk atas motor duduk rasa macam duduk rasa macam ahli syurga Jannatul Naim lah. Tadi hujan rintik-rintik tu subhanallah dalam duduk atas motor dia kata apa? Duduk berasa-berasa macam ahli syurga Firdaus ni. Duduk berdamping dengan Nabi pun ni hujan turun je pasal pergi masjid juga. Dia amalan 500 tahun tak pernah buat dosa, duduk terhindar daripada dosa, mati pula dalam keadaan sujud. Kalau kita tengok orang mati dalam sujud tu kita kata apa? Ahli syurga ada orang ni. Tidak. Bukan pilih-pilih mati tengah sujud tuan-tuan. Bukan pilih-pilih. Bukan tahu, malaikat maut mai dah sujud. Tak ada, bukan pilih waktu mati tuan-tuan, subhanallah. Allah, kita tengok orang mati tengah sujud pun kita kata apa? Ahli syurga dah dia ni. Dia nak masuk syurga, dia kata apa? Ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Allah kata, tak. Engkau akan masuk syurga dengan rahmatku. Dia kata, tak, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Dia kata, tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Tak, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Tak apa, malaikat ni, mai bagi dekat dia nikmat-nikmat yang dia dapat. Mai kita timbang nikmat tu dengan amalan dia buat 500 tahun. Nikmat apa sangat dia dapat? Dia dapat apa? Selain pada tubuh anggota yang dia ada ni, yang kita juga ada, nikmat yang dia dapat hanyalah ayak sebesar ibu jari dan pohon delima yang dia makan setiap hari. Tuan-tuan, agak nikmat daripada material yang dia dapat dengan yang kita dapat, siapa lebih banyak?
Kita banyak lagi rumah orang bagi, Allah bagi kita. Kereta Allah bagi dekat kita. Salih Ahmad. Anak beranak Allah bagi kita. Berapa orang duk ada? Duit gaji setiap bulan, tuan-tuan, 1 bulan 2,000, 3,000 kita duk dapat ni semenjak kita daripada kita kerja dulu sampai ni dah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dah kita duk import. Dah faham tak ni? Dia sekadar nikmat tu saja. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut yang kita semua pun ada. Ambil nikmat tu, timbang. Tengok-tengok tuan-tuan, rahmat, tengok-tengok nikmat yang Allah bagi tu jauh lebih berat lagi daripada amalan dia 500 tahun. Tahu Allah kata apa? Malaikat bawa dia pergi masuk neraka. Pasal apa? Timbangan nikmat pun tak lepas. Dah ada, ya Allah, minta ampunlah ya Allah, masukkanlah aku syurga dengan rahmatmu. Lalu dimasukkan syurga dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak minta nak masuk syurga pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Habis kalau macam tu Ustaz, tak payah buat amalan Ustaz nah. Tak payah buat amal lah. Pasal apa? Yalah, rahmat-rahmat Allah hujung-hujung masuk syurga juga. Nak dapat rahmat tu, tiket dia, buat ada amal dulu. Kalau langsung tak ada tiket, tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang buat, contoh Ustaz Syihmat tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, stadium tu dia punya, lepas tu dia main bola kat dalam tu. Nah, pekat main ambil ni, pekat-pekat beli tiket, beli tiket apa semua, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, lepas tu beratok semua pekat nak masuk apa? Nak masuk stadium. Main tang kita, token stadium tu kata apa? Tak payah. Dah ni beli tiket dah. Memang beli tiket dah, tapi tak payah. Ni stadium aku suka aku, nak masuk tak masuk. Boleh tak dia kata macam tu? Boleh tak? Boleh lah, tu hak dia. Syurga tu hak siapa? Hak Allah. Kita bersalli ala sayyidina. Dia nak bagi masuk, dia tak bagi masuk, tu hak siapa? Hak dia. Kalau orang yang penuh dengan dosa pun dia nak bagi masuk, boleh tak? Boleh. Orang beratok dan segala celah-celah tu ada seorang tak ada tiket. Tiket tak ada. Tolonglah saya nak masuk. Okey, masuk. Boleh tak? Boleh, dia punya. Pak sila bersalli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan duk cari tak ada tiket, tapi duk berat. Jangan duk berat belaksiannya. Tuan-tuan subhanallah, saya semat. Amal itu sebagai tiket, tapi nak masuk tu dengan rahmat. Kena ingat salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang bertanya sekalian, saya semat, itu kisah rahmat dan kisah. Macam mana tuan-tuan cara untuk kita menjemput rahmat? Macam mana cara untuk kita nak salli ala sayyidina? Pastikan rahmat itu ada kepada kita. Salli ala sayyidina. Allah sebut dalam Quran, yang pertama dia tuan-tuan, bersifat ihsan dalam hidup. Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Allah kata apa? Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang. Doa, antara syarat, antara cara adab kita berdoa ialah bila berdoa tu ada rasa bimbang. Bimbang apa? Bimbang doa kita Allah tak terima. Tama'a, khaufa wa tama'a, dan perasaan harap. Harap supaya Allah makbul. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Allah kata apa? Tuan-tuan, dengar ayat ni lah Allah. Wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Allah buat elok-elok dah, cantik-cantik, apa jangan dia buat bagi rosak. Tuan-tuan tahu tak? Bulan 10 ni, berapa bulan dah? Dia akan ada satu pesta arak besar-besaran dekat Kuala Lumpur. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan orang sini jenis tak ada WhatsApp, semua memang duduk pegang tasbih daripada balik itu memang duduk pegang patah. Tuan-tuan tahu tak? Berapa bulan lah?
7 ke? Berapa bulan saya tak ingat. Akan ada satu pesta arak besar-besaran dan ini adalah tahun yang ketiga. Tahun pertama mereka buat 2 tahun lepas, kehadiran mereka hanya ada sekitar 200 orang. Tahun lepas mereka buat tuan-tuan, kehadiran dah 1,200 orang. Tahun ni mereka nak buat lebih besar lagi tuan-tuan. Tahun lepas nama Oktoberfest, tahun ni nama Better Beer Festival. Pesta arak dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Saya takut satu je. Saya takut bala Allah ya. Ini enggak usah selesa. Saya takut bala Allah turun. Saya tulis dalam Facebook saya. Saya Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi membantah sekeras-kerasnya program Better Beer Festival ni apa semua. Ada celah-celah tu. Taruh kita balik. Tengok hang ni agama apa? Islam. Dia kata orang nak minum arak punya pasal depa lah. Kita duduk sibuk pasal apa? Marah kat orang Islam tak apalah. Ni orang Cina nak minum arak. Bepi kat depa lah. Kalau nak bantah juga tu. Orang Islam tak semayang, orang apa. Ni mereka nak makan babi, ikut suka mereka. Nak minum arak, ikut suka mereka. Memang ikut suka mereka. Hampa nak minum arak sampai buncit perut, pecah perut kan. Minumlah arak. Kita tak pernah marah pun tuan-tuan. Yang marah dia ialah pergi buat festival, jemput orang, panggil, buat hebahan besar-besaran di negara yang kita kata negara Islam ni. Yang tu yang tak boleh. Majoriti penduduk Islam, penduduk Malaysia ni orang Islam. Malaysia ni tuan-tuan, agama rasmi dia agama Islam. Tengoklah sensitiviti orang Islam sama. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Kalau ada siapa di kalangan kita ni yang redha tuan-tuan jawab depan Allah. Kita tapi duduk sebut dalam Facebook tu dapat apa Ustaz? Saya kata burung yang pi celup paruh dia, pi ambil ayak laut sikit, pi padam api yang bakar Nabi Ibrahim yang dihimpun sebulan kayu dia. Sebulan himpun kayu yang sangat besar tu, letak Nabi Ibrahim kat dalam tu, burung ciak ni pi kutip ayak ni pun dalam paruh dia. Pi mai. Tak, agak boleh padam tak api tu? Tak boleh padam. Makhluk Allah yang lain tanya, burung hang buat apa ni nak pergi padam api yang bakar Nabi Ibrahim tu? Boleh padam ke? Nak padam, tak padam tu bukan kerja aku, tu kerja Allah. Tapi kalau Allah tanya apa aku buat untuk Nabi dia, aku ada jawapan dia. Hang buat apa? Tuan faham tak ni? Kalau Allah tanya, ni pesta arak jadi dekat negara hampa ni, hang buat apa? Saya tak buat apa, saya duduk diam-diam saja. Hang jawab depan Allah. Jadi tak jadi, terus ke tak terus, tu kuasa siapa? Allah. Tapi kalau Allah tanya kita, hang redha tak? Tak redha. Hang buat apa? Paling tidak saya tulis yang saya tak setuju dengan apa yang jadi ni. Saya harap kerajaan dengar apa yang saya kata. Tuan-tuan cuba bayang kalau semua orang fikir macam tu. Habis kalau dalam Facebook pun, kalau tulis pun, siapa nak kata apa, siapa nak buat, siapa nak pandang. Kalau semua orang buat macam tu, apa akan jadi? Mereka akan buat ikut suka mereka. Tidak ni? Tapi kalau dalam juta manusia hanya ada 10 orang saja, orang akan kata apa? Ada juga 10 orang ni yang tak setuju. Setuju kan? Saya ingin tulis dalam Facebook rumah. Apa tak tulis jaga. Tengok guys tu Taman Seri Bayu tak ada tulis guys. Tu je benda kita boleh buat pun tuan-tuan sekalian. Nak pergi buat demonstrasi, kalau orang panggil kita turun pergi. Sebab kita tak setuju benda pasal apa? Dia boleh undang apa? Bala daripada Allah. Kalau turun bala tuan-tuan, bukan sakat kita kena. Bukan sakat orang yang buat maksiat kena. Kita pun tumpang kena. Anak-anak kita pun kena. Sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kita, Allah Rabbi tuan-tuan. Marah Allah ni jangan ambil kira. Jangan ambil ringan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Saya tak tahulah apa nak jadi lagi tuan-tuan. Allah. Tadi saya daripada Al-Ustaz. Keluar tol Sungai Petani, keluar tol Salih Semat. Apa ni Al-Ustaz Utara. Saya tengok pokok tumbang saja tepi jalan. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan tak nampak? Saya pergi tengok. Takkan tak pernah keluar daripada Sungai Lalang ni kot, dah pusing kot dalam ni. Tuan-tuan,
Dekat tepi highway tu pokok tumbang habis. Bukan tu pokok kecil-kecil. Pokok besar-besar yang akar besar-besar ni. Sembok tumbang habis. Dalam Masalah Asyik Muhammad. Tuan-tuan, kita dulu-dulu pernah duk fikir, dah pernah duk tengok tu puting beliung. Dah pernah tengok puting beliung? Di puting beliung kita boleh nampak daripada langit tu sampai ke bawah ni. Tuan pernah tengok dah dulu-dulu ni? Dah dia duk pusing kat atas pasiak tu selalu duk tengok dah. Jenis plastik-plastik terbang tu seronok pagi. Mak tengok apa duk jadi dulu zaman kita dulu ni. Lah ni kita boleh tengok puting beliung yang mai daripada langit turun ke bawah, tuan-tuan. Duduk atas Jambatan Pulau Pinang, tengok dia duduk atas laut tu. Ni yang sampai tumbang pokok-pokok, bukan satu tumbang dulu kita duk tengok dah. Ni tu pokok berderet ke tepi highway tu tumbang habis. Tuan-tuan tak berasa apa kah? Tuan-tuan tak berasa Allah duk marah kat kita kah? Ada benda yang kita buat sampai Allah marah kita macam ni. Tu baru bagi signal sikit ya. Kemarin dah kecut dah tuan-tuan. Misalnya bila dia faham depa Asia apa ni taufan yang duk mai daripada Filipina tu duk menghalau mai dekat kita ni. Kemarin dia tengok tu Pulau Pinang habis banjir tuan-tuan, tempat yang tak pernah banjir pun dia yang habis. Parit Buntak banjir tuan-tuan, Kedah banjir Masalah Asyik Muhammad. Ni apa Allah duk apa kat kita ni? Kita duk kata apa? Tak ada apalah, bencana alam. Ini fenomena alam semula jadi. Tunggulah. Bila Allah bagi signal yang macam ni, maksud apa? Muhasabah diri, apa yang hang buat ni? Apa yang kamu buat ni? Sampai Allah duk bagi amaran macam ni. Tapi tak berasa. Dia bukan berasa apa. Pasal apa dia tak berasa apa? Pasal dia tidak ada sifat ihsan dalam hati. Tak ada ihsan. Hati dia ketat. Hati dia hitam dengan dosa-dosa dia. Hati dia dikaburkan dengan apa pun kita tak tahu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ihsan ni apa? Ihsan ni bila malaikat Jibril tanya dekat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duk tengok kamu. Itu ihsan. Bila kita buat ibadat, ada orang dia sifat ihsan dia dua peringkat. Salih Azmat. Yang pertama dia panggil musyahadah. Dia mampu untuk melihat kebesaran Allah di depan dia. Dia nampak apa saja, dia nampak kebesaran Allah. Orang ni hidup dia berasa di mana saja Allah. Tengok pokok nampak Allah, nampak Allah, musyahadah. Peringkat tinggi. Tapi kalau tak boleh nampak Allah, kata Nabi SAW, ingat Allah tengok dia. Maksud dia orang ni peringkat bawah sikit, nama muraqabah. Muraqabah, dia nampak Allah tak? Tapi dia berasa Allah dah tengok dia. Maka semayang dia jadi baik. Ibadat dia jadi baik. Amalan dia jadi baik. Orang yang muraqabah ni peringkat rendah daripada ihsan ni, kalau dia nak buat maksiat di mana pun dia takkan buat maksiat. Pasal apa? Pasal dia berasa Allah dah tengok dia. Saya tak tahu. Tuan-tuan, saya tak tahu sungguh. Saya berasa lagu tu. Berasa lagu mana? Dua-dua peringkat pun tak ada kat kita. Dua-dua peringkat pun tak ada. Muraqabah pun tak ada, musyahadah patah lagi ya. Nak tahu ada muraqabah ke tak? Tengok waktu kita sorang-sorang buat amalan kita lagu mana. Saya nak tanya ni yang pakai segak main masjid ni. Butang sampai ke atas. Serban ikat di kepala. Kain pelikat matching dengan baju. Muslimat. Ni suami kita yang duduk kat depan ni. Ni macam ni ke dia pakai waktu dia semayang sorang-sorang di rumah dia tu? Bawa mai. Baju pun tak pakai Ustaz, dia gulungkan sampai ni. Maksud dia apa? Muraqabah tak ada lagi. Pasal kita masih membezakan amalan kita waktu kita sorang-sorang dengan waktu amalan kita waktu orang ramai. Walhal kita sedang menghadap Tuhan yang sama. Betul tak ni? Kalau kita menghadap Tuhan sama, kita berasa Allah tu perhati kita waktu kita orang ramai, waktu Allah tu juga perhati kita waktu kita sorang-sorang, maka amalan kita sama je di mana kita sajadah. Setuju dengan saya muslimat, tuan-tuan?
Nak tengok akhlak kita sebetul-betul, tengok waktu kita seorang-seorang. Duduk depan orang baik, cakap baik. Salih ala Sayyidina Muhammad. Belapik bahasa, lemah lembut. Depan orang, baik. Pijak semut pun tak mati. Faham tak? Tapi status kat Facebook, Masya Allah, bodoh, bengong, tolol, bahlul, semua keluar. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak tengok akhlak kita, depan orang baik, belakang orang buat maksiat. Waktu orang tak ada, buat maksiat. Maksud dia apa? Maksud dia masih tak ada ihsan. Dia tak berasa Allah duk tengok dia. Yang dia jadi baik pasal apa? Pasal orang duk tengok dia. Bila orang tak tengok, dia buat maksiat. Maksud dia apa? Allah masih belum ada dalam diri dia. Dia tak berasa Allah duk tengok dia. Tuan-tuan, saya tak tahu. Saya takut saya macam tu. Allah. Kita duk teringin nak buat maksiat. Lepas tu kita duk sorang-sorang. Tak ada sifat ihsan. Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertama, cara untuk mengundang rahmat Allah dekat mai dekat kita ni, punya sifat ihsan. Yang kedua, apakah amalan yang akan mengundang rahmat dan kasih sayang Allah dekat kita ni, tuan-tuan? Iaitulah memperbanyakkan istighfar. Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-Naml ayat 27. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberikan rahmat di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang yang biasa istighfar ni Allah bagi kat dia 3 kelebihan. Selain rahmat dan kasih sayang Allah bagi kat dia tu, dia dapat 3 kelebihan lagi. Betul? Yang pertama, Allah akan bebaskan dia daripada kesedihan. Yang kedua, Allah akan bagi dia jalan keluar daripada kesempitan. Yang ketiga, Allah akan bagi dia rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Tuan-tuan, hebat Allah. Istighfar ni apa? Minta ampun. Kalau minta ampun ni, dia punca dia apa? Dosa. Tapi nak bagi minta ampun atas dosa, dia kena berasa berdosa dulu, baru dia boleh istighfar. Tuan faham tak ni? Nak minta ampun atas dosa, dia tu kena berasa berdosa dulu, baru dia boleh minta ampun. Masalah dia kita yang tak boleh nak minta ampun ni, pasal apa? Pasal kita tak berasa berdosa, walau kita tahu kita ada dosa. Ustaz kata apa ni kami pening. Tuan faham tak saya cerita apa? Kita ada dosa tak? Ada. Tapi pasal apa yang kita tak boleh nak minta ampun sampai keluar air mata kita? Pasal apa? Pasal apa yang tak boleh? Ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku banyak sangat, ya Allah ampun dosaku, ya keluar air mata sungguh-sungguh ni. Pasal apa? Pasal apa tak boleh nak bersungguh-sungguh minta ampun? Pasal kita tak berasa kita berdosa walaupun kita ada banyak dosa. Faham tak? Tapi kalau boleh minta ampun macam tu, istighfar macam tu, sungguh-sungguh minta ampun, waktu tu bukan setakat pengampunan Allah nak bagi. Allah bagi dia, kalau dia sedih, Allah hilangkan kesedihan. Kalau dia sempit, rasa sempit hidup dia, Allah bagi kelapangan. Bukan setakat tu, Allah bagi dia rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba rezeki. Tuan-tuan, semua yang Allah bagi ni, nama apa? Rahmat. Tuan faham tak ni? Macam kita minta tadi lah. Anak dia minta, mak ayah main RM10, nak ambil buku. Cukup kan RM10 tu? Nah lah ambil RM20. Tu rahmat. Minta 10, dia bagi 20. Kita minta apa? Minta ampun. Siapa yang buat salah tu, yang minta ampun tu? Allah buat kan? Tak, kita lah buat. Kita dah langgar perintah Allah tu. Minta ampun. Bila kita minta ampun, kita jadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Bukan setakat pengampunan Allah nak bagi. Selayaknya dapat pengampunan pun tak apa dah. Tak. Sayang Allah kata, ampun Allah bagi, rahmat Allah bagi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Belum tahu tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, ni yang takut ni. Kita buat dosa, kita minta ampun, Allah bagi rezeki yang tidak mai daripada arah yang kita tak sangka-sangka. Tahu saya bang? Pasal yang menjadi penghalang kepada rezeki kita ni ialah dosa. Dosa. Riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW kata apa? Dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dia lakukan. Ish. Kalau dia bagi juga, itu ujian dekat kita. Saya lihat sebab. Tuan faham tak ni? Takut tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW bila sahabat tanya, Ya Rasulullah, ayat doa ya afdal wa Rasulullah, apakah doa yang paling afdal untuk sekali aku buat? Kata Nabi SAW apa? Al-afu, minta ampun. Doa, benda. Doa ni apa? Permintaan kita kepada Allah. Banyak benda nak minta, banyak hajat kepada Allah. Dan dapat banyak-banyak hajat tu, kadang-kadang yang penghalang daripada makbulnya doa-doa kita ialah dosa yang kita buat. Maka Nabi SAW kata apa? Doa yang paling afdal sekali nak minta, minta ampun dulu. Yang lain dia akan mai kemudian. Pasal yang menjadi penghalang rezeki kita ialah dosa-dosa yang kita buat. Faham tuan-tuan? Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Yang ketiga, amalan untuk mengundang rahmat di sisi Allah. Apa dia? Membaca, menghafaz, beramal dengan Al-Quran. Tiga benda ni. Quran Allah bagi bukan sekat baca. Baca, hafaz, amal. So, Allah sebut dalam Quran surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan, yang ada berkatnya. Oleh itu hendaklah kamu menurutinya dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Hak kita dengan Quran apa dia? Ulama sebut. Yang pertama, belajar Quran. Belajar. Tuan-tuan jangan tunggu belajar Quran ni, tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tua-tua belajar apa Ustaz? Belajar Quran sampai mati. Takkan ada ilmu yang namanya habis dah belajar Quran dah. Faham ni? Kalau saya mengajar Quran di sini, minta saya dulu rajin buat kelas Quran ni. Allah tak ada dah. Mengajar kuliah. Tuan-tuan sekali-sekali pilih madrasah saya dekat Bandar Baru. Nak pergi terus, nak pergi ke selatan tu, Tul Bandar Baru. Tahu Tul Bandar Baru? Tul Bandar Baru, Parit Buntak. Nak masuk Perak lah. Kalau keluar Tul tu, jalan tu boleh pergi Serdang. Kalau kau nak pergi kanan, boleh pergi Serdang, boleh pergi Selama. Kau nak kiri, dia pergi Parit Buntak. Tak tak? 5 km daripada Tul tu, dia akan sampai madrasah saya. Nama Darul Faizin. Kompleks Islam Darul Faizin. Pondok moden. Saya buat warga Mai ada 16 rumah untuk kelamin, 20 pintu untuk makcik-makcik yang apa ni, dia panggil apa? Makcik-makcik apa? Ibu tunggal ni. Kalau tuan-tuan ada berhajat pun masih ada lah 2-3 orang yang duk cari calon mak. Kok-kok lah. Ada yang janda 18 tahun, mak. Janda 18 tahun, mak. Macam tengok muka tu macam mak. 18 tahun menjanda. Bukan umur 18 tahun, dia 18 tahun dah menjanda. Otoritas dia muka boleh macam nak. Saya situ subhanallah, saya buat pengajian daripada pagi subuh sampai maghrib setiap hari.
Jumaat, Sabtu, Ahad saya dia cuti. Jumaat tu selepas kuliah duha tu dia balik. Ahad daripada subuh kita baca kitab tafsir sehari pukul 9, 9.30, kemudian sehari pukul 11, sehari lepas zuhur, lepas asar kita ada zikir dan kuliah maghrib. Dalam tu ada pengajian Al-Quran. Di makcik-makcik tu kat semua mengaji Quran juga. Salih ala Syekh Muhammad. Mengaji dengan Syekh daripada Yaman. Mengaji lagu mana? Free. Mengaji free. Makcik-makcik duduk kat dalam tu bayar api dengan elektrik, api dengan ayak tuan-tuan, RM80 sebulan. Dekat tu je. Yang lain duduk mengaji percuma. Nak bagi duit, bagi. Tak bagi sudah. Tak apa, janji mau mengaji. Budak-budak tafiz kat kita pun mengaji free. Mengaji percuma juga. Makan tuan-tuan sekalian, bih dah kita lagi. Masuk dulu kurus-kurus je, ni dah bulat-bulat dah. Alhamdulillah, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Rezeki Allah duk bagi. Walau orang fikir macam mana Ustaz tu. Macam mana duk uruskan sekolah dengan pengajian percuma. Saya yakin ada satu lagi besar, satu benda yang lebih besar daripada yuran, nama dia berkat. Berkat. Allah bagi tak berhenti dan berkata pilah apa pun. Ni lepas kes jadi tuan-tuan tahu apa dia tak kata. Apa yang dia tak kata? Macam dia kata, sabar sudahlah. Ingat buat tu kerana Allah, buat untuk Allah sudah. Hamba nak kata apa, hamba katalah. Nak suruh aku tutup dah. Tak. Faham Islam? Cerita dia mengaji. Jadi subhanallah tuan-tuan, bila kita duduk mengaji tu kadang-kadang ada orang yang malu. Bila dia makin tua, dia makin malu nak mengaji. Dia boleh kata apa? Ustaz, bukan tak mau mengaji Ustaz, saya ni tak reti. Tak reti lah kena mengaji. Dia ingat dia tak reti tu, dia sebab sekali nak mengaji, sekali tak nak kena baca. Tuan-tuan tahu tak pasal apa kadang-kadang guru suruh kita baca? Sebab setiap orang ada lain kelemahannya. Ada orang ni tak boleh sebut huruf qaf, ada orang tak boleh sebut huruf kha, ada orang ni tak boleh sebut huruf sin, macam-macam. Jadi nak perbetul itu bila kita dengar dia baca baru kita boleh tahu. Tapi disebabkan malu dia tu maka dia langsung tak mau pergi mengaji. Kata saya tak reti Ustaz, tu yang saya tak pergi mengaji. Dah tak reti itulah kena pergi mengaji. Ada seorang tu pergi Ustaz nak ngaji Quran Ustaz boleh main baca Fatihah. Umur 40 lebih dah. Baca Fatihah. Sampai tang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan khim. Qim. Khim. Qim. Khim. Qim. Qim tu. Qim. Khim pula. Kalau ada 40 tahun dah duk khim tu ingat senang ubah jadi qim. Inilah masalah alam. Pasal apa? Pasal dah biasa, lidah dah lekat. Kalau tak asah dia, kalau tak asah dia, ini tak lekat. Pasal apa? Malu nak mengaji. Adab kita Quran yang pertama mengaji, belajar. Yang kedua, adab kita dengan Quran ialah membaca Quran. Sebab tu pastikan setiap hari kena ada Quran yang kita baca. Jangan ada berlalu pun satu hari yang kita tak baca Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Yasin lancar tak? Lancar tak? Jawablah. Nanti ya. Oh, 49 lah betul lah. Tuan-tuan, pasal apa? Kita sampai surah Yasin ni, orang baca pun boleh ikut dah. Tidak ni? Si lancar aja baca. Si subhanallah tuan-tuan, sama orang baca Yasin tu sampai dia pejam mata baca gitu. Tapi cuba suruh cari surah Yasin dalam Quran. Hari tu dia main tuan. Orang dah baca Yasin lah. Surah dia main lambat surah Yasin duduk tengah-tengah ni. Di satu pasien kita pun tak Quran tak Yasin duduk tengah ni. Dia nak main celah-celah orang nak ambil surah Yasin, dia main lambat, dia segan. Dia tengok tepi tu ada Quran letak. Dia pergi ambil Quran tu tuan-tuan. Sampai orang habis baca Yasin dia cari tak jumpa lagi. Faham tak? Punya duk biasa lancak baca pasal selalu duk baca. Tapi cuba kita duk baca surah-surah yang lain. Adakah kita membaca surah lain sama lancak macam kita baca surah Yasin? Tak. Pasal apa? Pasal kita tak rajin baca. Cuba tuan-tuan rajin baca. Hari ni baca, esok baca, lusa baca, habis satu 30 juzuk. Nanti habis 30 juzuk, ulang baca lagi. Habis 30 juzuk. Habis 30 ni sampailah ni umur dah 50, tuan-tuan sepatutnya dah dekat 50 kali khatam Quran. Itu pun lama sangat tu, setahun sekali khatam tu bukan lama dah tu. Lambat sangat dah tu. Tapi kalau 50 kali khatam Quran, baca Quran lancar tak?
Lancak. Tuan-tuan tengok kita baca surah Baqarah, lancak lagu mana? Pasal apa surah Baqarah kita lancak? Nak banding dengan surah yang lain, surah Al-An'am, surah Al-Furqan, surah Muhammad. Pasal apa surah yang lain kita tak lancak? Pasal apa surah Baqarah kita lancak? Pasal setiap kali Ramadan, mula baca surah tu. Oh, kali nak khatam Quran, kali nak khatam Quran. Hari pertama 1 juzuk, hari kedua 1 juzuk, hari ketiga separuh juzuk, hari keempat tinggal suku juzuk, hari kelima tinggal juz apple orange ni. Selalu tak ada habis. Dah masuk Baqarah tu berhenti, habis Baqarah berhenti. Sebab kita tiap-tiap tahun duk baca surah Baqarah lah ni. Baqarah kita lebih lancak daripada surah-surah yang lain. Tidak. Nak bagi lancak, ngaji baca. Lancak. Lu faham tak ni? Macam kena je duk kata macam ni. Standard lah tu dah. Faham tak? Yang ketiga, saya semat hak kita dengan Quran pada dia, sallallahu alaihi Muhammad, ialah untuk kita menghafaz Quran. Hafailah Quran. Tak boleh dah Ustaz. Ya Allah, Ustaz semua. Budak-budak kita yang meninggal itu budak-budak sedang menghafal Quran kan. Orang yang terselamat itu dia cerita, dia tak boleh keluar. Budak tak boleh keluar. Tak boleh bayang ni. Kita duk fikir warden duduk dalam tu meninggal 2 orang warden. Kunci selalu siapa pegang? Warden pegang lah. Pasal apa warden tu tak pergi buka? Kita pegang lagu tu. Lepas tu macam-macam lah mau pekat duk kata apalah, mat tafiz lah dengan kunci orang tak lah macam dalam penjara. Macam-macam kita kata, mulut kita ni jahat. Ya Allah. Rupa-rupanya bukan mereka tak mau keluar. Budak yang pi bakar tu, mereka ambil tilam daripada bawah, pi letak, pi sandang dekat pintu tu, dekat pintu keluar tu. Kemudian ambil tong gas, tuan-tuan hala tong gas betul, buka cucuk, bagi gas dia keluar cucuk. Api duk sembok, oh depan tu nak keluar mana? Faham tak ni? Kawan yang kata dekat warden tu, kawan yang duk kata kat sekolah tu, pi minta maaf dekat mereka tu. Ni yang meninggal tu dekat warden yang hampa kata tu. Macam mana hampa nak minta maaf kat dia? Jahat mulut ni. Faham tak? Salih Allah semua. Hari ni tuan-tuan hari luahan perasaan saya kat Facebook. Orang kata sangat tu tak tahan berapa hari dah sudut diam. Tak tahu payah macam mana nak buat bagi orang hafal Quran ni. Tuan ingat senang hafal Quran. Budak-budak kita tak boleh jadi macam depa budak menghafal Quran. Sungguh saya cerita, saya pun tak mampu nak buat depa. Depa pukul 4 pagi bangkit dah pegang Quran lah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan ambil 2 hari sudah. 2 hari yang tuan-tuan ambil. Pukul 4 pagi tuan-tuan ambil, tuan pegang Quran lah. Pegang Quran lah. Sekali tuan-tuan habis main subuh, lepas main subuh tuan-tuan pegang Quran lagi. Sekali tuan-tuan bangkit pergi main duha apa semua, saat tuan-tuan pergi makan, lepas tu sekali masuk pegang Quran lagi. Sekali tidur saat tengah hari, sekali bangkit, lepas main duha pegang Quran lagi. Sampai main asar lagi, lepas pasal pegang Quran lagi. Tuan-tuan pergi main isyak, tu balik sekali maghrib, tuan-tuan pegang Quran lagi. Sampai 10 malam tuan-tuan sekali. 2 hari ya tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan termuntah. Betul tak ni? Mereka ni bukan setahun 2 tuan-tuan. Ada yang 7 tahun duk buat benda tu. Quran ni dengan mereka ni tuan-tuan dah macam tak ada apa dah. 4 pagi sampai 10 malam setiap hari. Tuan-tuan ingat senang nak hafal Quran. Susah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sangat budak sebut dia hafal Quran, saya sangat tabik dia. Pasal apa? Saya tahu betapa susahnya budak-budak nak menghafal Quran. Sangat susah. Kita sedar aja nak cakap orang Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Budak nak menghafal Quran pun susah, tuan-tuan ingat senang nak buka mat tahfiz, saudara. Tuan-tuan boleh punya duit yang sangat banyak untuk buka mat tahfiz, tapi nak buka mat tahfiz bukan macam buka restoran, tuan-tuan. Macam mana nak pastikan dia pelekat Quran depa macam mana tuan-tuan sampai ke tahap budak buat maksiat, tengok yang duk mengajar. Apa yang kita buat sampai anak budak-budak mahtafiz kesan dia duk ada. Didik akhlaknya, dengan cari dananya, dengan tak ada bantuannya, dengan orang duk cari salah saja. Apa kita tak kata? Apa orang tak kata? Apa anda? Sallallahu alaihi Muhammad. Bis kita tak hafal Quran, paling tidak bagi anak-anak hafal Quran. Dak kita sendiri pun jangan sampai langsung tak hafal Quran. Hafal juga paling tidak surah Al-Mulk. Faham tak ni? Paling tidak surah Waqi'ah. Paling tidak 10 ayat daripada suratul Kahfi. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Paling tidak hafal surah Dukhan. Paling tidak hafal surah Rahman.
Paling tidak hafal qul huwallah. Siapa tak hafal qul huwallah angkat tangan? Siapa tak hafal surah Al-Ikhlas? Hidup syari wal ikhlas apa dia? Tak jumpa. Dia pada gempak kawan nak menikah. Duk hafal aku terima nikahnya, aku terima nikahnya. 2 hari hafal aku terima nikah, tuan-tuan. Main-main depan Tok Qadhi dekah sikit je. Nak menikah? Allah. Lupa habis dah. Hak istighfar kan? Istighfar kan? Duk cari wal istighfar tak jumpa. Oh, istighfar. Astaghfirullahalazim. Oh, tahu. Astaghfirullahalazim. Hang sambung tak? Astaghfirullahalazim alladzi sambung. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jangan main-main lah. Dah kawan tengah panik tu. Dia suka gempak budak nak nikah ni. Allah berpeluh tu. Tu yang jadi aku terima nikah tu imam tu. Gempak je Ustaz. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tu surah-surah, paling tidak surah-surah amalan tu kita hafaz. Kita hafal. Nak hafal semua dah kot. Sebab kita punya persepsi, umur dah habis dah Ustaz, umur dah tua dah tak boleh hafal dah. Jangan silap. Ada seorang pakcik, selepas dia pencen umur 60 tahun, dia mula menghafaz Quran dan sekarang dia dah 30 juzuk Quran habis. Umur 60 tahun ke atas. Maksud dia, tua. Bukan cerita tak boleh hafal. Nak ya. Muslimat, siapa hafal surah Waqiah kat tangan? Siapa tak hafal kat tangan? Apa dua-dua tak angkat siapa? Dia tak hafal, saya tahu. Tak hafal ni sebab tawaddu'. Yang kedua memang tak hafal. Allahumma salli alaihi. Habis nak hafal ke mana Ustaz? Loh, tuan-tuan. Tok guru saya kata apa? Sehari ambil 1 ayat. Sehari ambil 1 ayat. Hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu hafal dah tak hafal lah. Idza waqa'atil waqi'ah, ulang. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil, ulang sampai malam. Esok masuk ayat kedua pula. Sampailah 90 hari je, 3 bulan. 90 ayat dah. Masalah dia apa? Masuk ayat 4, ayat 1 lupa pula. Yang keempat hak kita dengan Quran apa dia? Memahami Al-Quran, tadabbur. Cuba untuk faham apa itu Al-Quran. Dan yang kelima hak kita dengan Quran ialah untuk kita beramal dengan Al-Quran. Jadi cara untuk kita dapat rahmat ialah kita baca, hafaz dan amal Quran. Yang keempat hak tuan-tuan sekalian untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah ialah untuk kita banyak berbuat baik sesama manusia. Nah, maksud dia apa? Sayang dekat orang yang lain, Allah sayang dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, hadis Nabi SAW sebut, irham ma fil ard, irham man fil ard, yarhamka man fis samai. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Orang-orang hadis yang lain Nabi SAW sebut orang-orang penyayang mesti disayangi Allah. Maka sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Dengan maksud para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis riwayat Imam Muslim, apabila Allah memerintahkan seorang hamba, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Allah kata kat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lantas Jibril segera mencintai dia. Lalu Jibril berseru pula kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, cintailah dia sebab Allah mencintai dia, aku mencintai dia. Lalu seluruh penduduk langit mencintai dia. Kemudian setelah itu di bumi, maka dia pun dicintai oleh seluruh manusia. Syarat nak dapat kasih sayang Allah ialah dia mengasihi orang lain. Syarat nak dapat rahmat daripada Allah, dia kasih kepada orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan menolong orang, banyakkan bersedekah, banyakkan membantu orang. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan perasan ataupun tidak. Kita ni kadang-kadang Allah nak bagi kat kita jalan kebaikan.
Sampai ke tahap, tuan-tuan tahu tak, antara benda yang sangat-sangat diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk dia keluar ke dunia, kalau tuan-tuan tanya dia apa yang dia nak sedekah. Pasal apa? Pasal dia mendapat dua kelebihan. Satu, dia berbuat baik. Satu, dia tolong orang lain. Apa saja amalan yang tuan-tuan buat yang dia ada dua jenis amalan. Satu amalan yang tuan-tuan buat untuk tuan-tuan yang dapat. Ada satu lagi amalan yang tuan-tuan buat untuk tuan-tuan dapat, untuk orang pun dapat. Yang tu lebih utama. Salih ala syamah. Maka tuan-tuan, sedekah. Kelebihan sedekah ni sangat hebat. Tapi kita ni jenis payah nak pergi cari tempat sedekah. Kok saja-saja nak pergi Mahat Tafiz, ni saya nak bagi sikit ni 200-300, yang ni yang saya ada untuk bulan ni, nak ambil lah apa-apa. Kata pun kita nak pergi masjid, nak lah 102 ni ambil apa-apa. Payah kita nak buat lagu tu. Tapi Allah nak bagi juga kita kelebihan ni. Maka Allah hantar orang tu pergi rumah kita. Pernah tak tuan-tuan duduk, saya duduk di rumah, tiba-tiba Assalamualaikum, salam. Siapa tahu? Ni kami ni mai daripada petani, ni nak buka madrasah ni kat sini ni. Tolong nak minta bagi sikit, nak bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Waktu tu tuan-tuan tahu tak? Tu Allah hantar dia pergi kat rumah kita, dia tak hantar pergi rumah sebelah. Kalau bagi tu tuan-tuan, subhanallah, bukan setakat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sulmatin ma'atu habba. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. RM1 bagi nilai sisi Allah dah RM700. Dia buat balik ke rumah, dia balik ke madrasah dia pula. Dia bagi pula kat madrasah dia. Jadi madrasah hasil daripada kita bagi. Budak-budak mengaji Quran dekat dalam tu. Jadi alim ulama satu hari nanti pergi depan Allah, mati 200-300 tahun dah, pahala duk sampai tak berhenti-berhenti lagi. Apa? Orang mai depan rumah kita. Tapi apa kita buat kalau orang mai kat depan rumah kita? Mai dari mana ni? Betul ke hafal Quran ni? Hafal Quran tengok. Ni mana? Main buat telefon tengok. Suruh budak tu pergi hafal Quran depan kita. Tengok atas buah. Baca tengok Quran surah Ali Imran ayat 120. Nampak dah. Saya tak apa ingat lah pakcik baca sikit, saya sambung. Kita pun tak ngerti nak suruh orang baca. Pakcik pun sopan dengan saya. Baca belang apa Quran sangat. Tak payahlah tuan-tuan duk soal selidik dia. Tuan-tuan nak bagi, tak bagi sudah. Kalau tuan-tuan tak yakin sangat dengan dia, tuan-tuan ambil. Nah adik ni RM2, adik ambil abang pergi minum ayam. Sudah, pergi dia elok. Betul tuan-tuan? Tak, dia tipu, dia tak tipu, Tuhan dengan Allah lah. Kalau dia tak tipu, alhamdulillah duit kita sampai tempat dia. Tapi kalau dia tipu, tuan-tuan, pahala sampai dekat kita, jangan risau. Kita tak yakin. Kita lebih berat tak bagi daripada nak bagi. Kita bukan cari jalan untuk bagi, kita cari jalan supaya kita tak payah bagi. Itulah kita. Ya, Ustaz. Saya ingat satu je tuan-tuan. Kadang-kadang bila orang minta sedekah ni, kalau dia tak susah, dia tak main kot. Sebab nak minta pada orang ni tuan-tuan maruh. Dia nak. Kadang-kadang makcik-makcik tu jual krepek. Kita makan kat kedai, makcik-makcik jual krepek. Tuan-tuan belilah walaupun tuan-tuan tak mau. Beli je. Tuan-tuan ingat nak tolong dia. Sebab nak bawa tu satu hai, Allah, kesian kadang-kadang kita tengok. Belilah. 3 RM10. Tak apalah makcik, saya ambil satu je. Satu RM1. Satu RM3. Satu RM5. 3 RM10. Nah lah, ambil RM10 ni, main kat saya satu. Bukan kita nak ambil sangat, kita nak bagi kat dia. Bagilah tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tu, Allah bagi rahmat kat tuan-tuan. Sebab bagi tu, kita tak akan bagi kalau kita tak sayang kat dia. Tak kesian kat dia. Kita kesian kat orang, Allah akan kesian kat kita. Faham tuan-tuan? Sebab jadi kita buka tabung, tuan-tuan kesian kat saya. Baik, salih ala Sayyidina tuan-tuan. Nah, saya nak perhabis dah. Ada 5 minit insya-Allah saya akan berhenti. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lagi daripada nak dapat rahmat ni tuan-tuan sekalian, jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Maksud dia, bila kita qiyamul lail, kita banyakkan bersendirian dengan Allah, banyak bermunajat kepada Allah, jaga hubungan kita dengan Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lagi tuan-tuan, apa dia? Salih ala Sayyidina Muhammad ialah dengan kita antara amalan yang mengundang rahmat Allah
ialah sembahyang 4 rakaat sebelum daripada waktu asar. Nabi SAW rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati, Allah menyayangi kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum daripada waktu asar. InsyaAllah tuan-tuan, itulah beberapa daripada amalan yang kita boleh buat untuk mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian kita pada malam ini jadi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, saya ada buat buku ni, buku amalan mengangkat darjat ni saya susun. Buku ni ialah buku amalan daripada bangkit tidur sampai tidur balik setiap hari. Kira satu buku ni, ini amalan satu hari. Tuan-tuan dah biasa jumpa ada buku amalan-amalan biasa, saya tahu. Ustaz-ustaz banyak pun duk mengajar lah. Beza sikit daripada buku ni ialah saya tolong buat jadual dekat tuan-tuan. Saya buat jadual. Saya buat jadual macam jadual sekolah tu. Jadi pukul 4 pagi, pukul 5 pagi nak buat apa, sekali lepas subuh nak buat apa, sekali lepas zuhur, sebelum zuhur nak buat apa, lepas zuhur nak buat apa. Saya tulis siap-siap dengan waktu sekali, pukul 8 pagi. Pukul 9 pagi saya tulis siap-siap. Jadi mudah untuk tuan-tuan rujuk, tuan-tuan ikut saja insya-Allah amalan-amalan tuan-tuan boleh lekat. Salah satu nak bagi lekat amalan tu ialah dengan kita susun jadual amal. Dan dalam ni juga ada satu istimewa yang saya bagi kat tuan-tuan ni, tuan-tuan yang main malam ni alhamdulillah. Saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan wirid Rabbani nama dia. Wirid Rabbani ni sallallahu alaihi wasallam amalan zikir yang saya ambil pada guru saya yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan saya sertakan sanadnya di sini. Daripada saya sampai kepada Rasulullah, saya orang yang ke-45. Jadi tuan-tuan akan jadi orang yang ke-46 malam ni. Bukan orang 46. 46 tak ada lah. Faham. Macam tak apa nak faham kan. Jadi tuan-tuan akan jadi orang yang ke-46. InsyaAllah. Itu pun kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan nak kan. Jadi daripada senarai ni tuan-tuan tambah nama tuan-tuan selepas pada saya. Saya ambil pada saya, saya ambil pada guru saya, sampai kepada Rasulullah SAW. Senarai dia ada kat sini. Dan saya akan bacakan sekali lalu untuk saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Selepas saya baca nanti tuan-tuan sebut qabilna, kami terima. Tuan-tuan terimalah ijazah sanad daripada wirid Rabbani ini insya-Allah. Yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim sekali. Itu dua intro dia, permulaan dia. Kemudian masuk zikir. Zikir yang pertama astaghfirullahalazim 1 kali. Yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 1 kali. Yang ketiga la ilaha illallah 100 kali. Dengan yang terakhir itu tambahan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat la haula wala quwwata illa billah 1 kali. Yang kelima subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 1 kali. Yang keenam hasbunallah wa ni'mal wakil 1 kali. Dan yang ketujuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. Nama wirid ni wirid Rabbani. Tuan-tuan, saya Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi ini mengijazahkan wirid Rabbani ini yang saya ambil pada guru saya sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan. Mudah-mudahan Allah memberkati, menggunakan pahala dan ganjaran yang berlipat kali ganda insya-Allah sampai ke yaumul qiyamah. Tuan-tuan sebut qabilna, saya bagi. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan senarai itu dan zikir itu dalam buku ni insyaAllah yang kita buat dalam dekat luar tu. Dan sallallahu alaihi Muhammad, saya izinkan juga tuan-tuan untuk sampaikan kepada orang lain. Jadi ada anak-anak di rumah tu, tuan-tuan bagi dekat mereka, bagi mereka sambung zikir tu daripada tuan-tuan. Dan dekat luar juga kita buat jualan wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Tuan-tuan yang pekat-pekat berasa macam nak tolong anak-anak tahfiz yang kita sebut tadi, pengajian percuma di madrasah kita tu, tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan. Kami sangat-sangat memerlukan insya-Allah. Setakat mana yang tuan-tuan ada, tuan-tuan bagilah insya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi manfaat, jadi berkat kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.